Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani farduduhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara saya sekalian, didoakan semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama berdoa supaya satu hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Kita baca doa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, saudara Adnan Bahrum, Datuk Abdul Karim, saudara Furqan, saudara Zulkifli daripada Johor, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang sentiasa bersama saya dalam kuliah online ni ataupun kuliah di Facebook. Saya mohon maaf semalam tidak dapat bersama. So hari ni kita kembali balik dalam perbincangan atau persiapan kita dalam menyambut Ramadan al-Mubarak. Kita dah sebut bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh keinsafan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hasil daripada berpuasa dengan penuh keimanan dan keinsafan, maka natijahnya Allah beri keampunan terhadap dosa-dosa yang lepas. Sebelum ni saya pernah sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan diperlihatkan sifat pemurahnya kepada manusia dengan memberi manusia peluang memperbaiki diri, memberi manusia peluang untuk memperelokkan lagi hubungan antara makhluk dengan pencipta. Allah bagi kita, Allah desainkan dan Allah letakkan check and balance untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dengan amalan atau kefarduan-kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, Allah jadikan ianya sebagai laluan untuk manusia sentiasa berada dalam keadaan tidak berdosa. Cuba tuan-tuan, cuba sahabat-sahabat lihat. Baginda bersabda, "As-salatu ila salati kafaratu lima bainahuma." Di antara satu waktu solat ke waktu solat yang berikut adalah penghapus dosa. Daripada Jumaat lepas ke Jumaat akan datang, penghapus dosa. Al-Jum'atu ila al-Jum'ati kafaratu lima bainahuma. Ramadan ila Ramadan kafaratu lima bainahuma. Ramadan tahun lepas hinggalah Ramadan tahun ini, penghapus segala dosa. Kemudian umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Daripada umrah yang dulu kepada umrah yang akan datang adalah penebus dosa. Jadi kalau setiap hari 5 waktu kita solat, kita akan berada seperti orang yang tidak berdosa. Seperti orang sedang, orang yang tidak berdosa. 5 kali dia cuci dosa satu hari. Subuh ke Zuhur, kalau ada dosa-dosa kecil, Allah ampunkan. Zuhur ke Asar, begitu juga. Asar ke Maghrib, begitu juga. Maghrib ke Isyak, begitu juga. Isyak ke Subuh balik, begitu juga. Dosa-dosa kecil, Tuhan bagi keampunan. Tuhan bagi penghapus. Hapuskan dosa manusia dengan waktu solat. Dengan waktu, bukan dengan masuk saja. Jadi masuk solat tu dengan azan, kemudian berwudu, dielokkan wudu, dan solat itu solat yang sempurna, maka dapatlah penghapusan terhadap dosa. Cantik kan? Cantik. Itu kalau setiap. Jadi dalam setiap hari Allah mahukan kita dalam keadaan tidak berdosa. Begitu juga Ramadan tahun lepas ke Ramadan tahun ini, penghapus dosa. Umrah dengan umrah, penghapus dosa. Sebab manusia kan, kullu ibnu Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun.
Setiap anak Adam buat dosa. Tidak ada anak Adam yang terlepas daripada dosa. Kita semua ada dosa. Ada dosa sama ada kecil maupun besar. Dosa kita sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Mesti ada. Mesti ada. Kullu ibnu Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam ada buat dosa. Setiap anak Adam. Jadi sebaik-baik anak Adam yang buat dosa, dia kembali ataupun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam solat satu hari ni, 5 waktu kita solat penghapus dosa. Sebab itu rugi tak orang tak solat? Rugi kan? Orang yang tak solat rugi sebab dia kumpul dosa. Dia ada peluang untuk hapuskan dosa tapi dia kumpul dosa. Padahal dia boleh sangat dengan solat itu dia boleh hapuskan dosa dia. Bila dia tak solat, dia dapat kemurkaan Allah, dia kumpul lagi dosa. Bagi peluang untuk hapus dosa, dia tak mau. Rugi. Sebab itu kita mesti kita mesti rebut peluang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan melalui ibadat-ibadat yang telah difardukan. Samalah Ramadan pun sama. Masuk Ramadan beriman, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tuan-tuan begini, saya ada sebut 5 package dalam 6 package yang saya sebutkan minggu lepas ataupun 2 hari lepas saya sebut. Package dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sajikan untuk kita. Terima kasih kepada saudara Adnan Bahrum yang telah tuliskan nota ataupun 6 package yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan melalui puasa di bulan Ramadan. Nampak kan dia ada package yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Takdir katalah seseorang itu dia tak nak solat tarawih, dia tak nak buat amalan-amalan tambahan, dia nak puasa je. Maksudnya solat dijaga. Saya dah sebut minggu lepas atau 2 hari lepas saya sebut, jangan ada di antara kita yang puasa tapi tinggalkan solat. Dia puasa tinggalkan solat. Kebanyakan ulama sebut puasa dia tak sah. Ada juga ulama sebut bahawa puasa dia sah sebab amalan yang berbeza. Solat-solatlah ustaz, puasa-puasalah. Ulama ada bagi hujah, dia kata macam mana puasa dia Allah nak kira sedangkan solat, macam mana Allah nak kira puasa dia sedangkan dia tinggalkan solat. Solat itu adalah tiang agama. Dia adalah suatu yang utama. Kalau kita lihat dari sudut kefarduan kan, solat ni, puasa ni diberi pelepasan untuk orang-orang yang ada keuzuran. Dengan syarat digantilah. Kalau yang boleh ganti, kalau ada yang juga yang tak boleh nak ganti, jadi tak boleh ganti, bayar fidyah. Contoh, kalau kita bermusafir lebih daripada 2 marhalah, faman kana minkum maridan, sama ada kalau ada di antara kalian di bulan Ramadan ini dia sakit, au ala safarin, atau dia bermusafir, maka dia boleh berbuka puasa. Tunjuk dengan saya satu ayat bila seorang itu sakit, bila seorang itu bermusafir boleh tinggal solat. Ada tak? Tak ada. Puasa boleh tinggal. Kalau ada keuzuran puasa boleh tinggal. Solat dia nak tinggal macam mana? Saya musafir, saya kena solat. Saya sakit pun saya kena solat. Kalau saya tak boleh berdiri, saya duduk. Tak boleh duduk, saya baring. Dalam keadaan baring, saya boleh gerakkan lagi dalam keadaan baring. Tangan saya boleh gerakkan. Kalau tangan tak boleh gerak juga, saya gerakkan mata. Saya gerakkan kelopak mata sebagai tanda isyarat saya gerakkan badan saya. Dan ada keadaan darurat, dia boleh solat hormat waktu. Macam mana kita sebut dan bagaimana dibincangkan oleh para fuqaha. Jadi maksudnya, solat ini, solat ini gugur daripada kita bila kita menghembuskan nafas. Kita mati gugur. Kita mati barulah gugur. Itu pun orang sembayangkan kita sebelum kita masuk ke dalam liang lahat. Betul kan? So, saya melihat bahawa solat itu jangan ada yang tinggalkan ketika bulan puasa. Sebab kita tak mau kita kerugian. Jadi jangan dilepaskan peluang bulan Ramadan. Allah beri untung, Allah beri satu package untuk kita hapuskan dosa dengan puasa saja.
Katakanlah ada seorang ni kan, ataupun ada di antara kita ni, malas lah ustaz, saya nak, malas lah Ramadan puasa apa ni, malas lah ustaz nak tarawih ni, malas ustaz. Habis, saudara nak apa-apa? Saya puasa je lah ustaz. Terima kasih kepada sahabat-sahabat daripada Singapura yang turut bersama kita pada malam ini, Saudara Bakti Hashim. Nampak? Jadi bagaimana? Dia kata gini lah, dia kata, ustaz saya nak puasa je lah ustaz, tarawih saya tak nak buat lah ustaz. Tak apa, apalah kalau dia tak nak tarawih, kita nak buat macam mana? Tapi boleh tak dia kata, ustaz saya tak nak puasa tapi saya nak tarawih aje? Tak boleh lah. Dia kan ada cerita dulu, ada cerita orang ni, dia bulan puasa dia tak nak puasa, siang dia tak puasa, malam dia pergi tarawih. Lepas tu puasa 6 dia berpuasa, puasa 6 dia berpuasa. Jadi benda ni diadukan kepada orang alim. Isterinya lah, isteri kepada lelaki ni, dia mengadu pada orang alim, minta pandangan. Macam mana nak buat ni? Suami dia bulan puasa tak puasa, tapi pergi tarawih. Siang tak puasa, malam pergi tarawih, more. Tapi puasa 6 tak tinggal. Isteri dia tanya, bang, awak, saya pelik lah, bulan Ramadan awak tak puasa, tarawih pergi, more pergi. Yang lagi pelik, puasa 6 Syawal awak puasa. Pelik betul lah awak ni. Salah bang, tak boleh macam tu. Yang sunat awak buat, yang wajib awak tak buat. Suami dia jawab apa? Dia kata, itulah kau tak cerdik. Dia kata, puasa bulan 6 hari Syawal ni, puasa pahala sama macam puasa setahun. Jadi kalau saya puasa 6 Syawal, umpama saya puasa 1 tahun. Dalam 1 tahun tu, bulan puasa pun dah termasuk dalam tu. Wah, handal. Memang handal. Itu dia. Kamal. Saudara Kamal dah masuk. Saya punya lawyer dah masuk. Dia orang nak ni sambil ngopi. Boleh lah besok saya tak tahu nak buat tak buat. Sebab besok first day kita nak tarawih dengan anak-anak ni. Tak tahu habis pukul berapa. So insyaAllah saya akan set tarikh dan juga masa untuk kita tengok macam mana kita nak susun jadual. Terima kasih Datuk Karim 19 Kobar Cinta Ustaz Osah. Baiklah, terima kasih. Saya ni boleh cakap ni 9 sikit-sikit ni sebab kawan Datuk Karim Datuk Karim dan juga kawan-kawan yang lain di kampus Sungai Chor. Saya kan asal kampus Sungai Chor. Kampus Sungai Chor ni ramai Minang. So nenek yang kami sewa rumah dia, nenek ni selalu kata, Rawi, tolong nenek pergi Kodai. Itu yang saya dapat sikit-sikit cakap ni 9. Okay, saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, nampak kan? Katakan dia siang dia nak puasa je, dia tak nak tarawih, boleh tak ustaz? Boleh, terpulang pada dia lah. Sebab dia, tapi macam mana pun dia akan rugi. Sebab ada hadis lain pula, man shoma Ramadhan, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, berkiam, kira lepas maghrib, lepas isyak tu dah masuk malam. Sebab itu kita buat tarawih masa tu. Kan kita buat tarawih awal malam, dah masuk malam kan. So kita buat tarawih malam tu. Dia tak nak buat, dia nak balik, dia tak nak buat, dia nak buat benda lain. Siang aja dia puasa, malam dia tak nak berkiam. Boleh tak ustaz? Terpulang. Tapi dia rugi. Sebab kita tak tahu ni peluang ni, siapa yang hidupkan malam-malam Ramadan ni dapat pahala. Sebab itu saya sebut ni, sebelum ni kita solat di masjid, sebelum ni kita solat di surau, sebelum ni kita solat di madrasah. Jangan main. Besok dah get ready nak jadi imam. Get ready surah apa nak baca dah get ready dah. Ada kawan post, dia dah letak dah, dia dah beli dah yang tiang untuk letak Quran tu. Dia letak Quran depan, dia buka, yang buka tu buka muka surat. Wah, kiranya dia nak khatam Quran dalam solat sunat tarawih kat rumah. Tapi pastikan surah yang kalau kita buka, kita nak baca, pastikan sebelum tu kita dah baca, kita dah lancar. Jangan masa kita mengimamkan solat kita baca, kita sangkut-sangkut. Jangan pula ada yang letak Quran, kipas kat sebelah kanan, sebelah kiri, tiba-tiba kipas bertiup, dah beralih pula muka surat. Melilau, tadi baca surah lain, sekarang melilau baca surah lain.
Jadi kalau nak buat betul-betul, set betul-betul, biar boleh tidak nampak main-main lah, tidak nampak cacar marbah lah solat tu tuan-tuan. Kalau tak boleh juga, pegang Quran kecil pun tak apa. Yang buka kan, boleh buka Quran. Pegang handphone boleh tak ustaz? Pegang handphone, shut down dia punya data. Kalau boleh buka app saja, pegang je pun tak apa. Jangan data dia on, line pun on, dia tengah pegang, ada orang telefon, ganggu solat, tak boleh kan. Jadi maksudnya dia nak pegang Quran, dia nak letak Quran kat depan boleh, kat atas meja ke, atau dia ada rehal tertentu, tapi pastikan jangan letak di bawah, ataupun rehal yang kita biasa guna untuk baca masa duduk. Itu rendah sangat. Masa kita berdiri, biar Quran berdiri sama dengan dada kita, biar tinggi sikit lah Quran bila kita boleh tengok depan. Satu. Yang keduanya, kita boleh pegang Quran yang Quran yang fizikal tu kita boleh pegang. Yang kecil, yang ada juzuk-juzuk tu kan, kita boleh pegang. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama ada kalau kita ada Quran apps dalam handphone pun saudara boleh pegang. Ini keadaan-keadaan yang kalau nak membaca ayat-ayat daripada surah-surah ataupun daripada surah Al-Baqarah, kalau nak baca surah yang besar-besar. Tapi saya sarankan, mana yang lebih afdal? Ustaz, mana yang lebih afdal Ustaz? Solat sunat tarawih dengan memegang mushaf ataupun membaca daripada hafalan? Pastinya yang afdal ialah mengimamkan solat dengan membaca apa yang dalam hafalan. Kita hafal, kita baca. Biarpun surah tu surah pendek, tak baca Baqarah pun tak apa. Biarpun surah tu surah yang pendek. Inna atoina lah. Qul huwallahu ahad, tak apa. Liila fi Quraisy, kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Fil, surah Al-Maun, surah Al-Humazah, surah Quraisy, surah Duha, surah-surah yang hafal. Cuba susun tengok malam ni, ulang kaji tengok berapa surah yang hafal. Ustaz, saya hafal tak banyak. Ustaz, saya hafal sikit. Boleh selang-seli lah, paling tidak. Kita tengok surah apa ke belakang-belakang. Kita letak dulu, jangan 3 surah yang kacau. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 surah ni kita reserve untuk solat witir. 3 surah ni kita reserve untuk solat witir. Ada 8 surah, kita nak ambil daripada mana? Kita ambil mana? 3, 6. Kita ambil daripada wailul likulli humazati lumazah. Kan? Kita ambil wailul likulli humazati lumazah. Rakaat pertama. Rakaat kedua, kita boleh baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan? Rakaat ketiga, liila fi Quraisy. Rakaat keempat, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Rakaat ke-6, inna a'tainakal kautsar. Rakaat ke-7, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ke-8, idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh? Ambil daripada alam tarah boleh? Alam 1 2 3 4 5 6 7. Daripada ni lah, daripada 1 2 3 4 5 6 7 8. Daripada wailul likulli humazati lumazah. Wailul likulli humazati lumazah. Rakaat pertama. Rakaat kedua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagi salam, bangun. Kemudian lepas Fatihah, liila fi Quraisy. Rakaat pertama. Rakaat kedua, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Dah selesai 4 rakaat. Masuk rakaat yang ke-5 pula. Inna a'tainakal kautsar. Rakaat ke-6, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ke-7, idza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat ke-8, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Ustaz, saya tak hafal tu Ustaz. Banyak tu Ustaz. Mana tahu saudara-saudara saya kan yang ada yang tak hafal tu kan, yang tak lancar. Hafal-hafal tapi dia ada orang yang dia hafal, jangan ada yang dia mudah lupa, cepat gabra. Dibuatnya isteri kat belakang terbatuk, batuk je, Hashum, habis, hilang hafalan dia. Sebab terkejut punya pasal. Jadi takdir katalah kalau tak boleh wailul likulli humazati lumazah. Oi, susah Ustaz. Wailul likulli humazati lumazah. Macam mana Ustaz? Jadi kita ambil lah daripada inna a'taina. Inna a'taina 1, qul ya kafirun 2, idza jaa nasrullah 3, tabbat yadah 4.
4 cukup Ustaz? Macam ni. Rakaat pertama baca inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga baca lepas Fatihah qul ya al kafirun. Rakaat keempat baca qul huwallahu ahad. Rakaat kelima baca idza jaa nasrullah. Rakaat keenam baca qul huwallahu ahad. Rakaat ketujuh baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Rakaat yang ke-8 baca qul huwallahu ahad. Memanglah copek habis tuanan. Laju habis. Kan Mori pun ini kaedah, maksudnya saya nak bagi tahu, kalaulah saudara-saudara, ada kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian yang rasa tak hafal, saya nak buat macam mana kan? Ada yang tak hafal. Kita suruh hafal, memang orang kita ni kena hafal. Kita kena hafal surah-surah ni. Kita kena hafal daripada paling tidak daripada wadduha ke bawah tu kita kena hafal lah. Kita kena hafal. Ini bagi mereka yang solat 8 rakaat. Kot ada yang nak solat sampai 20, 23. Terpulang pada masing-masing. Tapi 8 jangan tidak. Jangan tidak dibuat. Buat 8. Witir 3. Selesai. Tiap-tiap malam buat. Jangan malam ni buat, malam besok tak buat. Ada pula dia punya cuti. Okey, itu witir. Itu dia punya tarawih ni kan? Tarawih. Okey Ustaz. Saya punya tarawih ni Ustaz, yalah biasa kat masjid imam Tok Bilal, ada pula yang Tok Bilal, biasa kat masjid ada Tok Bilal akan berselawat kan Subuhun Qudusun wa Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kot ada Tok Bilal masa tu, kita duk sambut selawat-selawat. Ini kita nak solat sendiri-sendiri ni. Sekarang ni 8 rakaat kita nak buat. Kok rasa nak macam nak cepat habis ni, selang-seli dengan qul huwallah, selawatlah kejap. Fadilat selawat kan besar. Selawatlah kejap. Kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu pangkal dia tu. Saudara Umar Ehsan. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Betul, dia punya pangkal dia tu. Kut tak hafal, tak apa. Bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak, kita selawat sama-sama ya. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Selawat 10 kali. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyarah. Ini pula bulan Ramadan. Siapa selawat ke atas satu sekali, ke atas aku sekali, kata Nabi, Allah berselawat ke atas dia 10 kali. Fadilat selawat cukup banyak. So saya tak baca fadlan minallahi wa ni'mah subuhun qudusun, saya tak hafal, tak apa. Kod ada yang nak pegang handphone, ada yang download, ada yang dah print siap nak baca. Boleh juga, boleh juga. Saya sebut, kalau tak boleh, kita baca selawat saja. Tu dia. Ada kawan-kawan ajak pergi Arsyad lepas Murih. Arsyad pukul 6, 7 dah tutup. Tak ada. Kan, buat kopi duduk dekat beranda minum. Malam ni saya pun sempat buat kopi. Takut panjang malam ni ngopi. Nanti 2 hari lagi siang tak boleh minum, malam aja boleh minum. Baik, saudara dan saudari yang saya kasih sekalian. So, selang-seli solat kita dengan selawat yang ringkas-ringkas. Selawat, okey, rakaat pertama, rakaat kedua dah selesai, saya bagi salam, lepas tu selawat sallallahu alaihi wasallam. Rakaat ketiga, rakaat keempat dah bagi salam. Saya nak buat apa? Saya buat zikir. Ajak anak nak isi. Subhanallah walhamdulillah. Baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Buat zikir dulu. Dah zikir dalam 20-30, sambung balik solat sunat. Terawih, ya Allah, kan kita ada banyak masa.
Siang kita tak ada kerja. Sekarang sebab musim PKP, kita semua ada kat rumah. So kita siang tak ada kerja. So kita ada kedrat, kita ada tenaga. Dan kita pun tak lasak-lasakkan. Jadi kita pun ada kemampuan untuk sepatutnya PKP ni kita solat lagi panjang tuan-tuan. Sebab kita ada banyak kudrat yang terkumpul di badan kita ni. Dan kalau tarawih kat masjid tu, masing-masing baru rakaat kedua, rakaat keempat, dah macam-macam pesen dah tu. Mengantuk. Saya harap tahun ni PKP kita solat tarawih di rumah tak adalah yang mengantuk kan, sebab kita dah rehat dah cukup. Dulu semalam saya dah bagi tahu kaedah nak khatam Quran. Satu hari 20 muka surat, setiap hari 20 muka surat. So tahun ni tak sibuk, kita tak sibuk pergi bazar, kita tak sibuk tawaf di bazar Ramadan, kita tak sibuk di jalan raya sebab kita tak kerja, kita tak rempuh jam. Semua tu tak ada, semua tu terkumpul. Okay. Dan kita pun tak ada yang balik kampung kan. Harap-harapnya tak adalah yang menyibukkan ataupun jalan raya jadi sibuk sebab nak balik kampung masing-masing. Seperti mana yang kita dipesan, walaupun jumlahnya dah turun bawah 50. Saya pagi hari ni saya tak sempat tengok berapa. Semalam 30 lebih. Dah semakin turun. Walaupun ada 3-4 kes. Walaupun ada 3-4 kes, dia boleh jadi besar. Mula-mula masuk dalam Malaysia dulu, mula-mula COVID masuk, berapa orang masuk? Yang positif berapa orang? Terima kasih Saudara Nan, hari ni 50 kes. Berapa orang mula-mula masuk? Slow aja dia masuk. Walaupun seorang, tengok dalam kluster tabligh, seorang aja yang positif, tengok berapa ramai yang terbawa kesan. Jangan main-main. Unseen virus, jangan main-main. Jadi kita kena banyak berkorban. Kita kena banyak berkorban musim Ramadan dengan PKP ni. Kita kena banyak berkorban. So kita kembali balik. So saya boleh selang-seli dengan selawat, saya boleh zikir. Kalau kita rasa kita dah penat jadi mau, yalah baca inna atoina dengan qul huwallahu kot, rasa penat kan? Jadi kita suruh anak kita. Okey. Kita bagi jadual. Okey, selawat, seorang bimbing selawat. Jadi bagi jadual dia selawat, kita follow. So ada environment dan juga ada suasana yang boleh membantu kita lebih proaktif dan juga nampak kita hidupkan malam itu secara jama'i. Terima kasih Saudara Abdul Basit, Lembaga Zakat Selangor, sahabat saya, Ketua Division Operasi Agihan. InsyaAllah kita cadangkan buat live dengan beliau nanti. Saya akan bagi tahu tarikhnya. Okay. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, nampak kan? So kita boleh nampak dah. So maksudnya siang kita puasa, malam kita hidupkan malam puasa. Kita hidupkan dengan amal soleh. Okay, tarawih. Selesai dah tarawih 8 rakaat. Kan katakan 4 rakaat, kita biasa baca kalau kat masjid, kat surau ada doa. So ayahnya dah hafal doa. Ayah, halo. Ayah, ada di line. Halo. Weh, hafal lah Ustaz. Ustaz ni apa ni? Don't underestimate lah Ustaz. Okay, fine. Saya percaya sahabat-sahabat saya memang hafal. Tak dikatalah tak hafal yang bahasa Arab, takkan tak baca doa. Baca dalam bahasa Melayu. Baca lah. Ya Allah ya Tuhanku, kan? Terimalah amalan kami, terimalah puasa kami, terimalah ya Allah amal soleh kami. Ya Allah, bulan Ramadan ini kami terpaksa solat di rumah. Ya Allah, Kau angkatlah segera virus COVID-19 daripada permukaan bumi. Ya Allah, Ya Allah, Kau berkatilah kami, rahmatilah kami. Ayah sebut apa nak? Sebagai ketua keluarga, you have to lead. Prepare yourself to show. You must show you are the leader. Minta maaf kalau bahasa Inggeris saya salah kan. Try lah. Kita mesti perlihatkan kita adalah ketua keluarga. Kemuncak menjadi seorang ketua keluarga adalah boleh memimpin ahli keluarga solat berjemaah. So ini masanya. So katakan doa tak hafal, nak baca doa apa? Kalau biasanya kita ada doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna.
وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Katakan doa tu saya tak hafal. Doa tu pun bukannya wajib, bukannya peringkat dia wajib, tetapi dia adalah amalan yang mengindahkan lagi tarawih kita. Ada selang-seli, solat, kemudian kita berdoa, berzikir. Ini package-nya begitu tuan-tuan. Baru nampak cantik solat tu. Kalau ayah tak hafal dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Melayu. Tapi saya kira tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang baca dalam bahasa Melayu ni bagus juga. Walaupun saya hafal bahasa Arab, tapi baca bahasa Melayu bagus juga. Sebab dia akan bagi feel kepada ahli keluarga. Terima kasih saudara Hasan Omar yang telah share dengan kita doa tu. Tapi tak ada baris, jangan salah baca. Mana barisnya? Tak ada baris. Halo, kasih baris lah. Okey, tak ada baris. Kamu kata tak ada baris. Tak ada baris, macam mana nak baca ni Ustaz? Allahumma inna nas. Sudah. Okey, yang mana hafal alhamdulillah. Tapi saya kira kadang-kadang elok juga kita baca doa dalam bahasa Melayu. Feel dia lain. Katakan ramai ada 3-4 orang anak kita, ada seorang tu agak nakal kan. Ya Allah, aku sayang anak, sebut nama dia. Sayang anak saya ya Allah, yang si fulan, katakan nama anak saya, katakan Fatin. Aku sayang ya Allah sebagai ayah sayang Fatin ya Allah, kau berilah dia kejayaan dunia dan akhirat ya Allah, kau jadikan dia anak yang soleh ya Allah, anak yang soleha ya Allah. Cuba sebut nama dia, dia dengar kita sebut ya Allah, isteriku telah banyak membantu aku ya Allah, kau rahmatilah dia ya Allah, kau berkatilah dia ya Allah, kau jadikanlah segala amalan dia amal soleh ya Allah. Nampak? Baca dalam bahasa Melayu sekali-sekala. Ada hikmah dia baca kan. Saya silap Omar menangis. Anak-anak dia sebab ayah sebut dalam doa. Sebab kita selalu baca dalam bahasa Arab. Kita selalu baca dalam bahasa Arab kan. So, dia orang tak faham apa kita baca. Kita baca dalam bahasa Melayu pula sekali-sekala tengok. Ya. Saudara Omar kata sayang betul anak nombor 2. Dia kata tu anak nombor 2, Fatin tu anak nombor 2. Sebab Ihsan tersentuhlah bila sebut anak nombor 2 sebab dia anak nombor 2. Terima kasih Tok Karim. Jangan salah sebut nama Datuk kata. Salah sebut nama orang lain. Kang elok-elok. Orang tengah sedih-sedih berdoa, Omar kesat mata, abang sebut nama siapa tadi. Jangan buat hal. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, tu di antara sedikit motivasi lah untuk persiapan kita menemui Ramadan Al-Mubarak, iaitu besok. Kalau orang tanya kita, apa perasaan saudara-saudara sekalian nak Ramadan besok ni, nak puasa besok? Bukan besok, belum lagi lah, lusa. Besok dengan tenggelamnya matahari dah masuk bulan Ramadan. Apa perasaan? Tahun ni tak tahu Ustaz. Dia kata tak ada. Tak. Sebagai umat Islam mesti ada rasa seronok. Sebab pertama sekali Allah bagi saya, Allah panjangkan usia saya dan bagi saya bertemu dengan Ramadan. Allah telah merezekikan untuk saya bertemu dengan Ramadan. Itu satu pemberian besar. Sebab dengan masuk Ramadan Allah beri saya keampunan. Sahabat-sahabat, para alim ulama dan juga para salafus saleh, mereka akan rasa sangat-sangat gembira dengan kehadiran Ramadan. Gembira sangat. Gembira dengan kehadiran Ramadan sebab bulan keampunan, bulan Quran, bulan yang Allah janjikan macam-macam. Bulan Ramadan ini luar biasa, mereka punya happy, mereka punya kesungguhan, persiapan. Ya kan saya sebut dah kan, bahawa ulama-ulama besar semua akan berhenti mengajar. Gitu. Okey, bulan puasa kita semua cuti ya, tak ada belajar apa, kita cuti, semua fokus. Semua fokus Quran. Siang Quran, malam Qiyamul Lail, sambung dengan Quran. Begitulah dihidupkan, diindahkan, dimeriahkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahu Akbar. Saya teringat syair yang disebut oleh Ahmad Syauqi. Tapi yalah, syair dia sebut gini: Ramadhanu wallahatiha ya saqi mushtaqatun tas'a ila mushtaqi. Dia menggambarkan bagaimana seorang yang kerinduan, atau dia gambarkan seorang yang
ketagihan. Dia tagih. Dia ketagih. Ketagih. Bagaimana orang ketagih itu? Seorang ketagih nak jumpa Ramadan. Mushtaqatun tas'a ila mushtaqi. Dia satu kerinduan yang membuat-buat mencari bagi mengubat kerinduan tersebut. Jadi orang alim, ulama, para salafus soleh ini, mereka menanti 11 bulan, mereka tunggu untuk kehadiran bulan Ramadan. Tahun ni tak ada shopping. No shopping. Saudara Nan, tahun ni kita shopping dekat Tesco sebelah tu je. Ataupun dekat CS. Pakai pakaian yang sebelum-sebelum ni pun okey dah. Okey, pakai dulu. Tahun ni Allah nak uji. Dalam masa yang sama jimat banyak duit tau. Duit kita banyak jimat. Banyak jimat. Oh tu, you lah Ustaz, jimat lah Ustaz, banyak lah Ustaz. Ya, banyaklah duit tahun ni tak ada shopping Ustaz, tak ada pergi beli kain hantar tempah kan. Ya, tak ada. Duit tu nak pergi mana? Bantulah orang, saudara-saudara kita yang susah. Tahun ni kita divertkan. Kita tak beli baju baru, kita tak buat baju baru, kita tak spend untuk shopping. Duit tu sebahagiannya kita infak. Jom kita infak. Ramai yang susah. Saya tahu ramai yang susah. InsyaAllah semoga dengan sifat pemurah sahabat-sahabat sekalian akan memeriahkan, akan menggembirakan sahabat-sahabat kita yang lain, akan menggembirakan saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang begitu committed. Saya tahu dalam ni ramai yang committed. Saya tahu sahabat-sahabat saya tahu ramai yang committed dengan cakna kepada golongan yang memerlukan. So kita bulan Ramadan ini, duit kita tabungkan untuk bantu asnaf, fakir, miskin, kepada siapa saya perlukan. Boleh? Okey, cantik. Jadi kita dah tengok dah siang kita puasa. Semalam 2 hari lepas saya dah baca ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa ini yang Allah fardukan menghasilkan golongan yang bertakwa. So, saya nak simpulkan begini. KPI puasa kita, kalau orang katakan setiap satu ada KPI. KPI puasa, Key Performance Indicator puasa. Apa dia kalau orang tanya? Key Performance Indicator puasa, kalau orang tanya kita nak jawab apa? Okey, kita ada jawapan. Jawapannya, kita kena lihat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. So, takwa daripada puasa. Apa yang Allah Ta'ala mahu? Allah Ta'ala mahukan melalui puasa kita dapat takwa. Okey, kita find. Kita kenal dulu, kita cuba kita cari apa maksud takwa tu. Apa maksud takwa? Ada ustaz kata takwa ni takut bini tua ustaz. Itu cerita lawak. Itu ada kawan-kawan melawak, dia kata takwa ni takut bini tua ustaz. Tak. Takwa ni orang tanya pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kata takwa ialah seolah-olah engkau lalu di lorong-lorong yang penuh dengan duri dan kaca. Katakan ada satu lorong kita nak lalu. Di lorong itu penuh duri, penuh kaca. Macam mana kita nak lalu? Mesti kita akan lalu dalam keadaan supaya kaki kita tidak cedera. Kaki kita tidak cedera. Pijak, kita tak pijak kaca, kita tak pijak duri. Maksud kita akan berjalan berhati-hati. Itulah takwa, dia kata. Maksudnya, kalau Amirul Mukminin Sayyidina Umar sebut, takwa ialah kamu hidup di dunia ini dalam keadaan berhati-hati dengan membataskan kehidupan kamu dalam memberi perhatian kepada halal dan haram. So, maksudnya batas kehidupan kita adalah berpandukan kepada syariat. So, mana syariat suruh kita buat, mana syariat tegah kita tinggalkan. So, itu KPI. Dan apa saja kita buat mesti berhati-hati. Please, tolong. Bila kita buat satu benda-benda, apa saja kita buat mesti berhati-hati. Kita nak lihat harus ke benda ni, haram ke benda ni, sunat ke benda ni, bagaimana kedudukan perkara ini dalam agama. Kita mesti tahu. Supaya kita dapat lihat hasil mahsul dia. Kamal punya kerja usik saudara Yaakob. Dia usik saudara Yaakob ni basuh pinggan.
Yelah, dia basuh pinggan, besok nak puasa, nak susun pinggan apa semua senang. Macam kawan-kawan saya ni, tuan-tuan. Nampak kan? Jadi, saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, so la'allakum tattaqun. Kita lihat, itu ta'rif yang diberi oleh Sayyidina Umar. Apa pula ta'rif yang diberi oleh Sayyidina Ali? Saya suka ta'rif yang diberi oleh Sayyidina Ali. Banyak kali saya sebut dah. Saya harap sahabat-sahabat dapat hafal, banyak kali sebut. Atau yang dah hafal dah tu, anggaplah ulang kaji. Sayyidina Ali sebut, Sayyidina Ali ditanya, wahai Amirul Mukminin, ma makna taqwa? Wahai Amirul Mukminin, apa makna taqwa? Sayyidina Ali menjawab, at-taqwa yatadhammanu arba'ata asya. Taqwa itu ada 4 sendi dia. Ada 4 sendi dia. Apa dia? Pertama sekali, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang maha mulia. Amboi, cincin. Baik. Takut kepada Tuhan yang maha mulia. Saya pakai cincin ni, tuan-tuan, sebab guru saya bagi, guru Quran saya bagi. Kalau saya tak pakai, dia tengok saya kat TV, dia tengok saya kat Facebook, dia kata, kenapa tak pakai? Tak comel jari, kosong. Untuk guru saya cakap. Jadi Sayyidina Ali sebut, takwa ni ada 4 sendi. Pertama sekali, al-khawfu minal jalil. Yang keduanya, wal-amalu bit-tanzil. Wal-amal bit-tanzil. Yang ketiga, war-ridha bil qalil. Yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil. Terima kasih Saudara Umar. 4. Takut kepada Allah, beramal, takut kepada Allah, beramal dengan Al-Quran, syukur dengan pemberian Allah, redha dengan pemberian Allah, iaitu qanaah, sifat rasa cukup dengan pemberian Allah. Yang keempat, bersiap sedia untuk jumpa Allah. Tuan-tuan, begini, kita tarik nafas dulu. Tarik nafas. Okay, fine. 4. Takut kepada Allah. Bila sebut 4, ada yang komen, ustaz ni tak ada kojo lain. 4 kojo, ompek. 4 apa benda 4 ustaz? Memang banyak benda 4 pun macam ni. 4 sendi untuk takwa. Pertama sekali, takut kepada Allah. Yang keduanya, redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Yang ketiga, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, bersiap jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat-empat ini ada dalam bulan Ramadan. Cuba tuan-tuan lihat. Cuba saudara-saudara lihat. Bulan Ramadan akan bertambah meningkat rasa takut orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Bulan Ramadan manusia akan dekat dengan Al-Quran. Macam mana pun kita boleh lihat orang yang tak pegang Quran pun pegang Quran. Ataupun kita boleh lihat orang yang biasa pegang Quran sekali, bulan Ramadan dia pegang berkali-kali. Yang keempat, yang ketiga, apa lagi? Wal amal bi tanzil, dan juga bersyukur saya sebut tadi. Bersyukur. Yang ketiga, bersyukur. Wa ridha bil qalil, disebut oleh Sayyidina Ali. Biarpun pemberian Allah itu sedikit, tapi qanaah, rasa cukup. Bulan puasa adalah bulan nak suruh kita bersyukur. Bulan suruh kita bersyukur. So, tahun ini bazar Ramadan tak ada. Kita ada COD. Dan kita boleh beli online. Betul, kita boleh beli. Dan saya cadangkan supaya kita beli. Kalau beli lebih bagi jiran, bagi kawan. Tradisi tu kita kekalkan bagi kawan. Lagipun kita boleh je masak. Masih ada masa banyak pun. Sebelum ni kita pergilah bazar Ramadan, kita beli. Sekarang kita rajin-rajinlah masak. Saya pun dah belajar beberapa menu baru. Sebelum ni saya masak kari manjang. Sekarang dah masak dah, tuan-tuan. Sekarang dah masak biryani dah. Biryani kambing lah dah masak. Semalam dah masak kuih apom lah. Belajar. Kena belajar, tuan-tuan. Musim PKP ni macam-macam kena belajar. Sebab tak larat nak makan menu yang sama, tuan-tuan. Nampak kan? Jadi kita dah tak ada bazar Ramadan. So kita nak lihat sifat syukur kita. Syukur kata syukur yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ialah menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. So bulan Ramadan adalah bulan saya berpuasa di siang hari, malam saya beribadat. Syukur ini saya nak gunakan kedrat tenaga yang ada pada badan saya nak sujud kepada Allah, saya nak berdiri lama, saya nak baca Quran. Mata yang Tuhan bagi untuk saya ni, mata ni saya nak guna untuk melihat Quran, membaca Al-Quran. So itu juga syukur. Syukur terhadap anggota tubuh badan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan syukur pula terhadap nikmat
wang ringgit rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Semua ini kalau nak tahu kita bersyukur, lihat ke mana kita belanjakan. Lihat ke mana kita belanjakan. Bulan puasa kita boleh belanjakan pada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Nampak kan? Yang keempat, persiapan jumpa Allah. Allahu Akbar. Bulan puasa, solat kita akan jadi lebih khusyuk. Tuan-tuan, saya kalau lihat dan saya lihat perbezaan solat masa puasa dengan solat dalam keadaan perut lapar dan solat dalam keadaan perut kenyang. Dua-dua ada pro and con, tapi solat dalam keadaan perut kosong, saya dapati kita bukanlah kosong 3-4 hari tak makan. Bukan 3-4 hari tak makan, kosong tu lain. Yang ni perut kita. Tadi kita sahur dah pukul 5 tadi kita sahur. Kita berhenti makan pukul 6 sampai pukul 7.30. Tak lama pun. Tapi Zuhur tu kita rasa lapar lah sikit. Asar tu kita rasa lapar lah sikit. Zuhur dengan Asar kita akan rasa lapar sikit sebab kita tak makan. Tapi kalau orang yang ada bersahur, tak adalah dia sampai tak adalah sampai dia langsung rasa perut tu kosong. Tak. Jadi kalau kita ada sahur, so kita akan rasa lapar sikit. So masa lapar sikit tu, solat dia lagi solid. Lagi solid. Rasa insaf tu ada. Woi, saya bulan tahun lepas tak silap saya jadi imam. Saya jadi imam Jumaat. Solat Jumaat saya jadi imam. Saya baca lah panjang sikit. Jumaat tu saya baca panjang. Bulan puasa saya jadi imam, saya baca panjang sikit. Saya dengar orang menangis kat belakang tu. Terisak-isak orang menangis. Ada abang tu lepas solat tanya, "Bang, tadi bunyi saya sedih Ustaz jadi imam tadi." Ya, abang faham apa yang saya baca? Tak, tapi saya rasa sebab Ustaz, saya rasa sedih. Betul? Dia tambah pula lapar kan Ustaz. Dia sendiri mengaku. Dia rasa dia jadi sedih tu sebab dia tak campur dengan lapar, campur dengan sebab. Jadilah. Jadi bulan puasa ni lapar ni elok juga. Nabi sebut syaitan itu dia berlari-lari dengan dalam urat saraf manusia. So bila bulan puasa ni kita tahan makan, dia sempitkan saluran-saluran tu, tu, jadi iblis ni dia tak ada, dia tersekat. Begitulah. So sebab itu Nabi SAW sebut as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai untuk kita perisai. Bulan puasa, bila saya puasa, ianya adalah benteng untuk saya. Sebab itu Nabi pesan kepada orang lelaki, remaja-remaja lelaki, teruna-teruna lelaki yang nak kahwin, teringin nak kahwin tapi tak mampu nak kahwin. Tak mampu, maksudnya tak ada rezeki, tak ada wang ringgit, tak ada, susah, kerja pun tetap tak ada. Jadi Nabi kata dia nak kahwin tapi tak boleh nak kahwin. Nabi kata apa? Puasa. Puasa lah. Puasa itu akan menghalang kamu, akan mengekang keinginan kamu. Kan? Akan mengekang keinginan kamu. So puasa tu akan menjadikan kita lebih rasa insaf. Tapi saya teringat kisah Nabi SAW. Ada di saya baca di mana, dia sebagai satu kisah motivasi. Nabi SAW bukan seperti kita kan tuan-tuan. Kita ni terlebih makan. Ada negara orang tak cukup makan. Negara kita ni terlebih makan. Orang kita ramai yang kalau pergi jumpa doktor pesan jangan makan. Jangan makan itu, jangan makan ini. Sebab disebabkan macam-macam makan dan macam-macam sakit sekarang. Ada negara-negara yang tertentu macam Afrika, macam Darfur dan sebagainya. Setengah kawasan di situ doktor suruh makan. Kalau tak makan you mati. Kita kat Malaysia ni doktor kata jangan makan. Sebab dah macam-macam makan, dah macam-macam sakit. Dah macam-macam makan, macam-macam. Dah macam-macam sakit. Nabi SAW pernah tak makan hampir 3 hari. Tak ada apa untuk makan. Balik rumah, Nabi tanya dekat isteri baginda SAW, Aisyah, ada apa untuk makan Aisyah? Tak ada apa bang. Baiklah bang, puasa. Besok tanya pada Zainab, ada apa untuk kita makan hari ni? Zainab kata tak ada apa bang. Baiklah bang, puasa. 3 hari berturut-turut Nabi berpuasa. Hari keempat, Nabi dalam puasa tu Nabi tak boleh tahan. Solat asar, ialah buka puasa dengan air zam-zam saja. Pada hari ketiga, ini bukan, ni ceritanya Nabi memang tak makan lah. Memang tak ada makan. Nabi minum air saja. Nabi minum air. Nabi pergi tanya, tak ada apa untuk makan. Nabi minum air. Tiap-tiap hari minum air. Sampai hari keempat,
Hari ketiga, Abu Bakar As-Siddiq bekalkan, bawa sebiji kurma bagi Nabi hadiah. Wahai Rasulullah, ni hadiah untuk tuan. Rasulullah pun ambil, Rasulullah koyak separuh, Rasulullah makan separuh, separuh lagi Rasulullah beri pada isteri baginda. Bila isteri baginda makan, terima, kata, Allah, separuh je bang, separuh je Rasulullah, mana cukup ni. Maka Rasulullah koyak lagi separuh daripada apa yang Rasulullah ada. Rasulullah makan suku je, bagi kat isteri. Isteri makan, isteri pun makan, Rasulullah makan suku. Tak dapat menampung lagi. Baginda solat asar, Allahu Akbar, solat asar, terlasa sangat-sangat lapar, tanpa disedari menitis air mata Nabi SAW. Menitis air mata Rasulullah SAW sebab terlalu lapar. Tuan-tuan, tangisan kita dengan tangisan Rasulullah tak sama. Tangisan Rasulullah SAW telah menyebabkan Jibril turun. Jibril turun, Allah beritahu pada Jibril, Jibril, kau pergi tanya pada kekasih aku kenapa nangis. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui, baginda Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala tahu kenapa Rasulullah menangis. Sebab Allah Taala, wallahu alimun bizati sudur. Allah Maha mengetahui apa dalam hati perut manusia. Allah tahu kenapa Rasulullah menangis, tapi Allah bagi tahu juga pada Jibril, Jibril, kau pergi tanya kat kekasih aku kenapa dia menangis. Jibril pun turun jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada baginda, ma yubkika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan tuan menangis. Rasulullah kata, dah banyak hari tak makan, terasa lapar, sebab itu tanpa disedari menitis air mata. Baik Rasulullah, aku diberitahu oleh Allah suruh tanya pada tuan apa tuan nak makan. Apa tuan nak makan, bagi tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak minta apa pun. Rasulullah tak minta pun apa pun, kambing golek ke, mendi ke, madrud ke, hanif ke, Nabi tak minta. Biryani ke, Nabi tak minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar Jibril beritahu pada Nabi Muhammad SAW, Allah pesan kepada aku suruh tunaikan apa saja yang kau nak. Apa yang kau nak Muhammad, bagi tahu aku sekarang. Wahai Jibril, bagi tahu kepada Allah supaya tiada umat aku yang mati kebuluran. Beritahu kepada Allah, mohon kepada Allah supaya umat aku tiada yang mati kebuluran. Di kala itu baginda masih lagi memikirkan terhadap umat. Jiwa besar. So kelaparan Nabi SAW tidak seperti kita, tuan-tuan. Kita disuruh latih berpuasa ni supaya kita dapat mengekang nafsu, kita dapat melatih diri kita, kita dapat rasa akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan dapat merasakan kenikmatan berpuasa kali ini. Saya dah sebut beberapa package yang Al-Quran sajikan melalui bulan puasa. Mudah-mudahan kita berpuasa dengan jayanya. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita pada tahun ini dan pada tahun-tahun lepas, dan diberi peluang untuk terus kita berpuasa pada tahun-tahun yang akan datang juga. Masuklah ke dalam bulan puasa dengan penuh keimanan dan keinsafan. Mudah-mudahan kita beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditemukan dengan malam Lailatul Qadar. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak daripada saya kepada sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa bermaaf-maafan, jangan lupa buat persiapan. InsyaAllah kita doakan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma anta fatiras samawati wal ard. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, apalah kiranya kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa isteri-isteri kami ya Allah, dosa sanak saudara kami ya Allah, dosa jiran tetangga kami ya Allah.
Ya Allah, keampunkanlah dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan al-Mubarak. Jadikanlah kami golongan yang berjaya menghidupkan siang. Jadikanlah kami golongan yang berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam hari dengan qiyamul lail. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk mendampingi Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kehadiran bulan Ramadan, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, Kau angkatlah segera COVID-19 daripada permukaan bumi ini, ya Allah. Kau berilah kesembuhan kepada mereka yang positif COVID-19, ya Allah, yang sedang terlantar di hospital maupun di pusat-pusat perubatan, ya Allah. Kau berilah mereka kesembuhan, ya Allah. Kau berilah mereka kesembuhan segera, ya Allah. Kembalikan mereka kepada pangkuan ahli keluarga, ya Allah. Mereka pun nak berpuasa, semoga mereka dapat berpuasa bersama ahli keluarga mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujib as-sa'ilin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.